Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika ونبيك ورسولك الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat meneruskan sesi langsung FB daripada FB saya. Rakan-rakan sudah mula masuk dan saya harap Premalata Balakrishnan berada dalam keadaan sihat dan sentiasa mengikuti perkembangan politik semasa. Pastinya today's topic sangat menarik kerana kita akan membicarakan persoalan menjangkau sekadar perkara-perkara yang kepartian tetapi kepada soal yang lebih besar seperti negara dan juga hala tuju dan masa depan negara. Rakan-rakan lain, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bi khair, alhamdulillah Ismail Abdu dan rakan-rakan yang lain sudah mula masuk. Pastinya malam ini antara isu panas yang akan kita ketengahkan ialah persoalan-persoalan yang melibatkan keadaan negara hari ini dalam konteks betapa bercelaunya kerajaan Perikatan Nasional hari ini dan juga yang lebih besar bagi mereka yang mengikuti tulisan saya yang terkini, saya ada menyentuh tentang isu kerjasama yang melibatkan antara lain daripada parti-parti yang ada ialah UMNO. Ya, ini topik agak sukar untuk kita perincikan, tetapi ada lebih baik jikalau ia diletakkan dalam perspektif yang melihat kepada kepentingan yang lebih besar. Ya, bukan saja UMNO tetapi keseluruhan parti-parti politik di Malaysia. Rakan-rakan sudah mula masuk. Lin Yi, terima kasih. Saya baik saja. Wak Sam seperti biasa. Amir, Uzair, Bukhari, Haji Omar dan seterusnya. Kepada rakan-rakan yang sudah mula masuk. Tapi seperti biasa saya rasa menjadi tanggungjawab saya sebelum kita masuk kepada isu politik semasa. Kita bertanggungjawab juga untuk bercakap tentang pembangunan diri. Ya? Self potential atau potensi diri yang perlu kita bina, yang perlu kita bangunkan. Dan kerana itu saya seperti biasa akan mengambil peluang masa yang ada ni untuk bercakap sedikit bagi khususnya umat Islam yang sudah menghampiri bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, rakan-rakan kita Mohan Ramasamy dan juga Premalata sudah sedia maklum bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan penyucian jiwa bagi umat Islam dan ia dianggap sebagai bulan the sacred month, bulan yang suci dengan maksud ia bertujuan untuk penyucian jiwa. Jadi saya akan ambil satu sudut dari apa kita panggil persediaan sebelum benar-benar kita masuk bulan Ramadan yang tak berapa lama lagi 2-3 minggu sahaja lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka kita ambillah peluang ini sedikit untuk saya ingatkan dengan beberapa ingatan ya, dan kita tahu Syaban adalah satu waktu yang terbaik untuk kita sediakan diri masuk ke dalam bulan Ramadan. Bermakna kalau kita nak masuk kepada satu bulan yang kita nak maksimalkannya daripada hari pertama kita memulakan Ramadan itu, maka
ada baiknya sebelum Ramadan itu tiba, sepanjang Sya'ban, kita mempersiapkan diri kita. Kita prepare ourselves into the sacred month so that we maximize the whole month of Ramadan. We adapt ourselves earlier prior to the coming of Ramadan, dan ini bulan Sya'ban, iaitu masa yang sangat terbaik untuk kita menyediakan secara umumnya persediaan, preparedness, preparation kita dari sudut emosi, dari sudut mental, dari sudut fizikal, dan juga dari sudut kita kata spiritual kita. Jadi itulah hikmahnya kalau kita memahami kenapa di dalam bulan Sya'ban ini dituntut untuk kita memperbanyakkan puasa sunat, memperbanyakkan kita berzikir, memperbanyakkan kita bangun malam. Ini adalah kerana ia sebagai satu peluang untuk kita bersiap sedia memasuki bulan Ramadan. Saya rasa ada baiknya kita mula menghubungkan diri kita dengan suasana yang akan menjenguk kita dalam masa 2-3 minggu ini, dengan kita paling preparation yang paling utama ialah kita telah membuka satu jambatan yang lebih kukuh, hubungan yang lebih kukuh antara kita dengan apa yang kita nak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya memetik ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu Wa Taala bertanyakan, jikalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku ya Muhammad, ketahuilah aku ini sangat hampir dengan mereka. Malah aku memperkenankan doa orang yang meminta kepada aku. Maka dengan itu, mintalah kepada aku. Pasti akan aku memenuhinya, dan berimanlah dengan aku. Semoga mereka mendapat petunjuk. Ayat ini sudah cukup memberikan kita semangat untuk kita menyediakan diri kita dalam kita memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Iaitu sekarang Sya'ban adalah masa yang paling terbaik untuk kita menyediakan persediaan-persediaan yang saya maksudkan tadi. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang saya telah sebutkan sebentar tadi, satu aspek yang kita tak dapat lari daripada bercakap tentangnya, dan ia merupakan satu keperluan seharian, satu keperluan yang manusia tak dapat lari daripada menempuhnya. Selain daripada ianya, Ramadan ini soal ibadat, Ramadan ini soal kita nak memenuhi tuntutan kita sebagai seorang Muslim. Bagaimana Nabi SAW bersabda tentang idza jaa Ramadan futihat abu sama wa ghuliqat abu nar. Kalau tiba atau apakala tiba Ramadan, maka pintu langit dibuka luas dan pintu-pintu neraka ditutup rapat. Ini semua adalah satu peluang yang kita secara pribadi diberikan satu kekuatan, satu peluang untuk membina kekuatan diri kita. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, di sebalik kekelutan, kemelut, pandemik, di sebalik ekonomi yang meresahkan, hidup rakyat yang susah,
Maka peluang Ramadan ini seolah-olah memberi kita secara setiap individu rakyat Malaysia ini memberi kekuatan kepada mereka untuk bingkas kembali, bangun, berdiri semula, dan kukuhkan. Apa yang penting ialah jati diri kamu yang pada Ramadan ini ambillah kesempatan untuk kamu berbuat yang terbaik. Alhamdulillah. Tapi dalam maksud yang sama, kita tidak boleh menafikan ada perkara dalam kehidupan ini yang bukan membabitkan kita secara individu, tetapi ia membabitkan kepentingan orang ramai. Sebab itu di dalam Islam, apa yang kita boleh kategorikan sebagai dosa, ia tetap berdosa. Tetapi dosa itu dilihat sejauh manakah implikasi dosa itu, adakah ia menjangkau kepada kesannya kepada manusia yang lebih besar dan lebih ramai. Ataukah dia hanya dosa itu di sekeliling kelompok tertentu sahaja. Di sini kita faham syariat Islam kita melihat betapa pentingnya selain daripada individu yang menanggung apa saja perbuatan mereka, tapi lebih utama daripada itu ialah kita melihat bagaimana kesan perbuatan dan tindakan dia itu boleh menjejaskan orang yang lebih besar, orang yang lebih ramai. Sebab itulah di dalam Islam, perkara yang paling dibenci, perkara yang paling tidak disukai ialah pengkhianatan. Saudara-saudara sekalian, pengkhianatan adalah satu yang berlaku dalam kehidupan manusia yang kesannya bukan pada dia seorang. Tapi pengkhianatan itu memberi kesan kepada orang lain yang mana kesannya itu boleh menjejaskan dan merosakkan seluruh masyarakat. Pertama, apabila seseorang itu mengkhianati, dia mengkhianati Allah dan Rasul. Wala takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum. Barulah kemudian dia dilihat telah mengkhianati amanat dia. Sedangkan orang yang khianat ni, saudara-saudara sekalian, dia bukan tak tahu bahawa itu satu pengkhianatan. Inilah yang kata dosa khianat ni cukup jahat. Dalam pada masa dia tahu khianat ini, ia telah mengkhianati Allah dan Rasul, tapi pada waktu yang sama, dia mengetahuinya. Itu satu pengkhianatan. Inilah kita kata dalam aspek hubungan kita dengan yang lain, pengkhianatan itu sangat berat. Kalau istilah kita pakai, khianat, belot, curang. Dia curang kepada satu amanah yang telah diberikan. Dan sebab itu saya nak masuk kepada tajuk kita hari ini, saudara-saudara sekalian. Apa saja kita bercakap tentang politik tanah air hari ini, apa sahaja yang kita memberi pandangan dan pendapat kita serta komen-komen kita kepada apa yang kita nampak dengan mata kita, yang kita baca, yang kita tahu benda itu berlaku. Saya seru kepada seluruh rakyat Malaysia, tak kira kaum, bangsa dan keturunan. Ada perkara yang lebih mendasar yang kita kena teliti. Ada lebih perkara yang mendasar, more fundamental issues than just a political event. Bukan sekadar ianya peristiwa politik. Tapi yang lebih mendasar, yang kita risau dan yang kita bimbang, yang kita khawatir, yang ni yang kita nak menyampaikannya kepada semua rakan-rakan kita yang menonton Facebook Live kita, ialah kita sekarang ini bercakap tentang perkara-perkara yang lebih mendasar, perkara-perkara yang lebih fundamental, yang dia telah mengusik bukan orang politik, tetapi sebagai manusia yang punya satu
domer, hati, nurani dia, conscious dia, bahawa ada satu benda yang manusia tak boleh terima, iaitu pengkhianatan. Itu isu dia, saudara-saudara sekalian. Baik, orang akan kata, ini kamu kata pengkhianatan. Baik. Kalau kita pergi menjangkau sekadar kepartian dan politik, kalau kita nak pergi jauh lagi lah, ya. Bukankah kita ini dilihat ada satu kemuliaan diri apabila kita berpegang kepada prinsip-prinsip nilai. Prinsip nilai itulah yang menentukan sama ada politik kita ini betul ataupun tidak. Politik nilai inilah yang menentukan sama ada tindak tanduk kita itu memberi manfaat kepada manusia ataupun tidak. Kalau rakyat Malaysia memahami dalam konteks politik nilai, apa yang kita maksudkan dengan pengkhianatan itu ialah ada sekelompok manusia yang membelot curang kepada satu amanah yang rakyat bagi. Apa amanah itu? Amanah itu ialah amanah yang hari ini dalam istilah politiknya kita panggil mandat memerintah. Saya ulangi. Mandat memerintah. Mandat itu satu nilai yang diberikan dengan amanah. Bahawa ini kamu punya, sila. Dan yang mendapat mandat itu juga terdiri daripada kalangan para pengkhianat ini. Ya. Sepatutnya mandat itu dihormati. Sepatutnya mandat itu ditatang. Sepatutnya mandat itu diberi penghormatan. Sebab itu apabila diberi mandat, kita kena melaksanakan sebaik mungkin. Apa surah dasar? Kerana rakyat telah secara demokrasinya memberi kepercayaan kepada kerajaan yang telah diamanahkan. Di sinilah poin saya. Mereka yang duduk di dalam kerajaan yang telah diberi mandat dengan amanah tersebut, tiba-tiba berkonspirasi untuk menjatuhkan kerajaan itu dengan alasan-alasan yang tak masuk akal. Malah alasan-alasan itu menggambarkan betapa jelek dan buruknya nilai mereka. Baik. Bila mandat tadi telah dikhianati, ia bukan persoalan kami jatuh. Ia bukan soalan Pakatan Harapan jatuh. Oh, tak jadi menteri dah. Oh, dah hilang kuasa. Saya rasa itu perkara yang hanya satu alat ataupun means ya untuk melaksanakan tugas. Tapi yang lebih utama daripada itu ialah penentangan kita selama ini kepada apa yang berlaku itu adalah kerana kita mahu rakyat Malaysia tidak ditentukan dengan satu amalan yang kelak akan menjadi biasa dalam negara dan politik, iaitu mengkhianati mandat. Kita tak mau kes ini, presiden awalan ini, kita tak mau. Kita nak tutup ini. Soal siapa nak jadi lepas itu nombor 2. Tapi kita ada tanggungjawab. Ini nama dia politik nilai. Dan politik nilai ini, saudara-saudaraku sekalian, rakyat Malaysia yang saya kasihi, tidak akan tercetus tanpa ada satu kesedaran domer. Tanpa ada satu kesedaran dalam kita, dalam. Ya. Kesedaran dalam inilah yang merupakan kekuatan yang paling kuat untuk kita menentang mereka yang mengamalkan politik tidak berprinsip dan mengkhianati amanah yang telah diberikan. Kalau kita faham keseluruhan ini, maka kita akan menjangkau sekadar isunya isu politik. Tapi ianya isu yang menyentuh maruah.
isu yang menyentuhkan kehormatan manusia. Di mana kita nak meletak domer kita. Domer ialah hati kecil yang tercetus dalam kita rasa sesuatu itu tidak baik. Ya. Di mana kita nak meletakkan perasaan kita itu apabila kita mendiamkan diri dengan nilai yang saya kata khianat tadi itu satu benda yang besar. Ya. Kerana di dalam pengkhianatan itu terbit dalamnya semua perkara-perkara nilai yang tak elok seperti apa? Menipu. Ya, anda tidak boleh mengkhianati kalau anda tidak menipu, saudara-saudara sekalian. Maukah kita membiarkan masa depan negara kita ditentukan oleh nilai-nilai mereka yang menipu? Saya rasa itu rakyat Malaysia punya domer hati yang lebih besar daripada sekadar melihat ianya satu peristiwa langkah syaitan ke, langkah syaitan ke orang kata. Ya. Kita perlu ada satu conscious yang kuat, dalaman, domer kita, bangkit domer kita, maka kita kata ini tak betul. Kerana pengkhianatan itu hasil daripada penipuan. Penipuan adalah satu benda yang dilarang oleh semua agama. Dan di dalam Islam, kita tahu ada hadis yang menyebut tentang beratnya penipuan ini ialah apabila apa? Beratnya penipuan ini ialah apabila ya, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang muslim itu mungkin dia akan berlaku perkara-perkara yang tak elok, seperti dia mungkin berzina. Mungkin dia minum arak. Tetapi Nabi kata seorang muslim tidak mungkin sama sekali berbohong dan berdusta. Ya. Qad yashrab, mungkin dia minum. Al-mu'min awil muslim qad yashrab. Awil muslim qad yasriq. Awil muslim qad yazni. Walakinnahu la yakdhib. Dia mungkin tersalah sikit, dia minum arak, dia berzina. Adalah kelemahan-kelemahan dia buat itu. Itu mungkin. Tetapi satu perkara yang tidak mungkin ada pada seorang yang beriman ialah apa? Berbohong. Menipu. Sebab itu dalam Islam, semua benda-benda ini dia duduk dalam kategori berbohong. Mengkhianati kita kena menipu, tuan-tuan. Kita kena menipu. Kalau tidak, kita tak boleh khianat. Maka dia tipulah rakyat. Apa dia tipu rakyat? Dia kata, DAP nak kuasai kerajaan. Dia tipulah tu. Dia tipulah rakyat. Dia kata nanti kerajaan Pakatan Harapan ni dikuasai oleh DAP, tabung haji akan dijual. Itu penipuan-penipuan yang tuan-tuan dengar dalam media sosial itulah tu. Ya. Kerana untuk khianat dia tak boleh cakap betul. Untuk khianat dia kena tipu. Baik, itu penipuan. Ini saya nak cerita, jangan lari topik saya, saudara-saudara yang menonton malam ini, kepada seluruh rakyat Malaysia, saya menyatakan bahawa ini bukan saja soal politik, tapi dia soal hati nurani kita sebagai seorang insan. Tak mungkin menerima perkara-perkara yang menjejaskan kehormatan kita dan kita biarkan benda itu berlalu tanpa ada satu tindakan. Apatah lagi segala apa yang mereka buat di atas sana memberi kesan kepada kehidupan kita. Dan saya akan buktikan nanti. Yang ketiga, kita ni, bila orang mengkhianati, maka orang itu terpaksa dia membuat pengakuan yang berbohong. Pengakuan yang palsu. Pengakuan yang tak betul. Atau apa disebut sebagai syahadatul zur. Syahadatul zur ini pengakuan yang palsu. Jadi untuk dia khianat dengan langkah-langkah dia tu, langkah tu semua tu kita nampak, tapi dalam tu sebenarnya ya berserabut dengan nilai-nilai yang merosakkan negara dan juga masyarakat kita, iaitu mereka menjadikan kesaksian mereka itu sebagai satu kesaksian yang palsu hanya untuk memenuhi pengkhianatan mereka. Ini yang disebut sebagai syahadat az-zur, iaitu penyaksian palsu. False witness. False witness ni kalau di mahkamah dia boleh didakwa.
Tapi ini kita tidak bercakap tentang false witness di mahkamah, tuan-tuan, saudara-saudara sekalian. Saya bercakap tentang false witness kepada negara. Anda yang menonton Facebook Live ini adalah merupakan saksi-saksi kepada kebenaran. Anda adalah merupakan saksi-saksi untuk melakukan kebaikan. Anda di sini tidak boleh, walaupun tak ada jawatan atau bukan orang politik, tapi Anda tidak boleh mengambil sikap tidak peduli semua ini kerana Anda adalah saksi kepada nilai dan politik nilai yang kita sedang bicara pada saat dan ketika ini. Sebab itu di dalam Islam, syahadatul zur ataupun penyaksian palsu itu satu dosa besar. Di dalam hadis Nabi SAW, apabila Nabi mengingatkan kepada para sahabat yang duduk di sekeliling dia dengan ingatan-ingatan tentang, mahukah aku khabarkan kepada kamu minal kabair, benda-benda yang berdosa besar. Maka Nabi pun sebut, ya, asyirku billah, syirik dengan Allah. Lepas tu uququl walidain, ya, mengkhianati ataupun tidak mentaati, ya, ibu bapa, ya, dengan derhaka kepada ibu bapa. Lepas tu Nabi SAW sebut lari daripada perang, ya, lari daripada perang itu satu dosa besar sebab dia tidak membela apa yang sepatutnya dia jujur dengan apa saja peperangan yang dia libat. Dan yang akhir Nabi kata apa? Syahadatul zur, iaitu penyaksian palsu. Lalu dalam hadis ini Nabi SAW mengulangi syahadatul zur itu beberapa kali sampai sahabat yang duduk di keliling Nabi, dia kata apa? Ya laitahu sakat. Baiknya kalau Nabi dah jangan sebut dah benda tu, faham dah, kami tahu dah. Bermakna apa? Inilah bala petaka yang menimpa sesebuah negara apabila sesuatu perkara yang keji dan mungkar, rosak, binasa, tidak ada penyaksian yang menjadi saksi yang benar dengan menyatakan yang ini tak betul dan yang ini yang diajar. Yang ini pengkhianatan adalah, kami naik saksi bahawa pengkhianatan adalah satu perkara yang dilarang. Kami naik saksi bahawa amanah dan mandat itu adalah satu perkara yang perlu dipenuhi. Kalau rakyat menjadi saksi kepada semua ini, maka kesaksian itulah yang menyelamatkan negara. Tapi macam saya kata, bagaimana kesaksian itu kita nak lahirkan? Kalau kita tidak ada domer, hati, conscious, ya, domer sedar kita, di mana yang nak menjadi saksi? Kita akan berasa takut. Oh, penguasa-penguasa akan sekat kita, akan ugut kita. Nah, di sinilah kita faham tentang bagaimana tanggungjawab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di sinilah kita faham tanggungjawab, ya, kalimatul haq inda sultanin jair, berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Kerana kita nak jadi saksi. Jadi saya seru kepada rakyat Malaysia dalam suasana hari ini, kita jangan duduk terperangkap sekadar ianya satu isu politik. Tapi saya nak ajak keluar semua rakyat Malaysia kepada politik yang lebih tinggi, iaitu politik nilai, politik prinsip, politik yang melihat semua orang ada tanggungjawab dia. Dan sebab itulah kita mesti menjadi saksi. Dan orang yang melakukan pengkhianatan, saudara-saudara sekalian, penyaksian dia itu adalah palsu. Dia terpaksa membuat penyaksian yang palsu. Walaupun dia tahu benda itu tak betul, tapi dia akan menyaksikan sesuatu itu dengan kepalsuan. Dengan dia menyatakan benda yang salah, dia kata betul. Benda yang betul, dia akan kata salah. Bayangkan kalau kita membiarkan tangan pemerintah dan penguasa yang begini dia punya cara mendidik rakyat. Kita tahu ada orang kata politik ini kotor. Ya,
Dia menjadi kotor kerana orang-orang politik sendiri dan rakyat tidak membersihkan politik-politikus yang kotor-kotor ini. Kita kata politik itu kotor, ya. Kalau kita berdiam diri, kita membiarkan kekotoran itu terus berleluasa, maka bagaimanakah kita nak sucikan kekotoran itu, dengan makna nak bersihkan kekotoran itu, kalau dia bukan daripada kita punya kebangkitan ruh, kebangkitan domer, kebangkitan jiwa yang tidak mungkin sesiapa boleh mengugut atau menggugat, kerana ia adalah satu kesedaran domer yang begitu tinggi nilainya, saudara-saudara sekalian. Sebab itu, saya menyatakan apa yang berlaku pada Februari 2020 adalah merupakan satu kes awalan yang cuba membina negara ini dari tangan pemerintah dan pemimpin yang telah meletakkan penyaksian palsu, pengkhianatan, pembohongan sebagai budaya baru yang mereka nak tanam di dalam rakyat. Apakah kita boleh membiarkan perkara ini berlalu begitu saja? Sambil berkata, ini soal orang politik, saya tak mau campur tangan. Saudara-saudara sekalian, macam saya kata, kalau orang itu berbohong dan berdusta, kesan dia itu besar kepada orang ramai. Pemerintah, kerajaan, apa tugasnya? Pemerintah dan kerajaan tugasnya ialah memastikan kemaslahatan orang ramai itu tercapai dengan sebaik mungkin. Kemaslahatan yang memberi kebaikan kepada orang ramai itu dapat dicapai. Tapi bayangkan kalau pemerintah itu terbina di atas pengkhianatan, pembohongan, penyaksian palsu, maka dia memaksa orang untuk dia kekal dengan semua kejijikan ini dengan waktu itulah, dengan dia mengugut, dengan dia mengancam, dan dengan dia membuat berbagai da'ayah dan pembohongan-pembohongan supaya bukan untuk dia kekal berkuasa memberi kebaikan, tetapi supaya pengkhianatan itu dapat diteruskan. Apakah kita boleh membiarkan semua itu berlaku? Saudara-saudara sekalian, di mana domer-domer Anda? Di mana isi hati Anda? Sebab itu saya nak cakap malam ni, saya tak mau cakap sekadar ianya politik. Saya nak bercakap menjangkau itu semua. Sebab kesan dia kepada kita besar. Saya bagi contoh. Apabila mereka nak mengekalkan pengkhianatan mereka ini, maka menggunakan kuasa itu untuk apa? Memastikan mereka dapat mengekalkan kuasa. Maka cara mereka buat macam mana? Dari awal lagi kita dah kata, bagi jawatan yang tidak perlu, maka akhirnya jawatan itu sendiri menjadi satu apa? Satu alat. Bukan jawatan itu dengan memenuhi kehendak supaya dia boleh melaksanakan kebaikan kepada negara, tetapi jawatan itu dijadikan sebagai komoditi, satu alat jual beli. Jual beli apa? Jual beli supaya sokongan kepada dia diteruskan. Bayangkan, negara kita ni tak pernah sama sekali dibina di atas satu politik kotor ini untuk kekal berkuasa. Kita berjual beli dengan jawatan dan kedudukan. Tapi itulah yang dimulakan dengan Perikatan Nasional. Sedia maklum, benda ni bukan saya reka, tapi fenomena yang di bawah mengatakan jawatan-jawatan ni semua untuk apa? Jawatan duta khas ni apa tujuan dia? Bukan free tu, saudara-saudara sekalian. Jawatan menteri yang dari dulu asal satu kementerian jadi 3. Jawatan sesuatu
yang diberi amanah. Hari ini kita tengok macam mana Allah tunjukkan kepada rakyat Malaysia, menteri, timbalan menteri wilayah persekutuan. Hanya kerana mereka nak kekalkan supaya dia ini lompat. Walaupun dia telah melakukan perkara yang tidak pernah dibuat oleh mana-mana menteri atau timbalan menteri, tinggal negara dalam suasana krisis, pergi ke tempat yang tak kena mengena dengan negara kita, dan hari ini dia missing in action. Anda tak ada domir ke? Tak ada rasa hati ke ni? Macam mana benda ni boleh jadi aku boleh duduk diam tengok semua ni? Saudara-saudara sekalian. Itu tak cerita lagi bagaimana penguatkuasaan yang kononnya kita kena hormat kuat kuasa, tapi berlaku dua darjat antara yang ada kedudukan yang menteri tak dikenakan tindakan, yang orang biasa yang kais pagi makan pagi dengan suasana krisis COVID yang telah melemahkan aktiviti di bawah, maka dicari-cari mereka untuk dikenakan tindakan. Tak puas hati dengan RM1,000, RM10,000 mereka kenakan. Saya bukan orang yang menentang undang-undang. Saya adalah ahli legislatif, saudara-saudara. Jangan salah faham saya. Saya ahli legislatif. Saya tidak mungkin menolak undang-undang. Tetapi soalnya undang-undang juga perlu melihat kepada fenomena. Perlu melihat kepada sejauh mana kita baru mula nak perkenalkan sesuatu undang-undang yang berat itu. Perlu ada pendidikan dulu. Perlu juga melihat sejauh mana adakah meningkat penambahan orang yang tidak hormat dan tidak mematuhi keputusan ini. Maka ada kaedah lain dalam orang susah tiba-tiba kena RM10,000. Sampai ke kita tak boleh fikir. Dalam sejarah, satu parti yang duduk dalam kerajaan, UMNO, dia pula menawarkan untuk siapa yang kena RM10,000, maka dia tawarkan untuk bantuan guaman percuma. Kalau parti amanah ke PKR ke DAP, biasalah pasal memang kita pembangkang. Tapi ini dia duduk dalam kerajaan. Apa tandanya itu? Inilah kebobrokan yang berlaku hari ini, saudara-saudara sekalian. Ya. Bagaimana seorang yang tak tahu, yang susah kais pagi makan pagi, baru nak hidup udara segar, tiba-tiba kena satu denda yang bagi dia itu RM10,000, dia nak keluar yang air sinar yang duk tuntut tu. Saya rasa hari ni dia keluar, petang dia kena, dia bayar balik RM10,000, habis lagu tu saudara-saudara sekalian. Di mana? Ya, saya tidak menentang undang-undang. Tapi saya melihat bagaimana dalam keadaan begitu, dan lebih membimbangkan apabila dipertikaikan, maka Menteri Undang-Undang jawab, kita akan perincikan RM10,000 itu, tengok macam mana cara dia. Mungkin ada cara lain. Maksud kamu apa, saudara? Maksud kamu tidak bersungguh dalam membuat sesuatu undang-undang, hanya sekadar kamu berasa kamu ada kuasa, kamu nak tunjuk kamu hebat, kamu kenakan kepada orang yang marhain. Baik, kita tengok pula isu ordinan darurat 2 yang dibaca dan disebut oleh Menteri Undang-Undang dan Komunikasi Multimedia, yang menyatakan adalah kesalahan bagi orang yang mempertikaikan darurat itu dan mengaitkan darurat kerana tidak ada majoriti, maka undang-undang itu juga termasuk, kesalahan itu juga termasuk dalam cerita berita palsu. Saudara-saudara sekalian, apa kamu tidak melihat menjangkau sekadar ianya politik, tetapi satu pembodohan kepada rakyat Malaysia? Satu pembodohan yang paling bodoh apabila pemerintah yang menentukan, sedangkan soal majoriti atau tidak majoriti, ia bukan undang-undang, ia ditentukan oleh parlimen dan kamu menutup parlimen. Bagi saya ini bukan soal parti politik. Bagi saya ini satu pembodohan kepada
cara berfikir manusia sehingga kejahatan dan pengkhianatan mereka itu mereka nak paksa kita jadi bodoh macam mereka. Di sinilah saya bertanya dengan jujur, di mana domer kita, saudara-saudara sekalian? Di mana hati kecil kita kepada semua ini? Dan kita membiarkan ianya berlaku tanpa rasa bersalah. Dalam keadaan mereka mengkhianati, menipu, membuat penyaksian palsu, membodohkan rakyat, dia tubuh pula Jacom, jawatan kuasa komunikasi, ya, Jacom. Apa tujuan Jacom? Tujuan Jacom ialah untuk apa? Membenarkan kepalsuan-kepalsuan tadi melalui media sosial, melalui macam-macam cerita yang kuno nak gambarkan sebenarnya benda tu tak macam ni, dia macam ni sebenarnya. Jadi pada yang tak elok tu dia bagi cantik jadi elok. Bermaknanya mereka meneruskan penipuan atas penipuan atas penipuan atas penipuan atas penipuan. Dan yang paling keji saya nak anda sebagai rakyat yang ada domer dalam hati anda, kalau ada jiwa. Saya tak bercakap ni, saya bercakap kepada orang yang menyokong Perikatan Nasional, saya bercakap kepada orang yang menyokong Pakatan Harapan, saya bercakap kepada orang yang menyokong Parti PAS, saya bercakap kepada orang yang menyokong parti apa yang mereka sokong, itu masalah hamba lah. Tapi saya bercakap kepada domer-domer anda pada malam ini. Saya bercakap kepada isi hati anda. Ya. Bayangkan saudara-saudara, kerana gagal untuk membuktikan majoriti hingga saat saya bercakap ini, maka kerajaan hari ini dengan sudah ada pun dakwaan-dakwaan yang menyatakan bahawa mereka telah didatangi untuk dibeli supaya beralih sokong kepada Perikatan Nasional. Didatangi. Malah dibuat laporan. Itu terpulang kepada SPRM untuk mengambil tindakan. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyatakan dia nak berjumpa dengan ketua pengarah SPRM supaya mereka diberikan maklum balas agar mereka diambil tindakan kalau betul ada, dan laporan sudah pun dibuat. Saudara, tahukah saudara apa nilai yang ada di sini? Mari kita bercakap tentang nilai lah malam ni. Saya tak mau cakap bab parti malam ni. Saya nak bercakap bab nilai. Mari kita bercakap tentang nilai, saudara-saudara sekalian. Pembohongan, pengkhianatan, penyaksian palsu, pembodohan itu disertai pada waktu yang sama sesuatu yang menjejaskan integriti. Sesuatu yang menjejaskan maruah negara. Sesuatu yang menjejaskan hatta mungkin keselamatan negara. Dalam mengejar majoriti yang dia mahu itu, yang sehingga hari ini pun tidak ada. Apa dia buat? Di sinilah intimidasi, ugut-mengugut. Antaranya mengugut, kalau kamu tak sokong ini, apa saja kes yang ada ke atas kamu, kami akan teruskan dan akan ambil tindakan segera. Sudah tentu syaratnya kalau kamu menyokong di sini, bersama kami, kamu pindah sokongan, maka kamu akan dilepaskan. Ini bagi saya adalah campur tangan keadilan. Apabila ada orang yang berkuasa mula campur tangan keadilan, dengan dia yang menentukan siapa yang boleh didakwa, siapa yang tidak boleh didakwa, dalam harapan ia menjadi bahan bagi dia mendapat sokongan, ini adalah musibah besar di mana integriti dan keadilan itu telah dikompromi.
Jadi lebih besar daripada kita nak fikir UMNO dengan Pakatan Harapan bersatu. Macam mana kalau Pakatan Harapan duduk bersatu dengan UMNO macam mana. Itu kita cerita last nak landing ni. Yang kita duduk bercakap ni, nilai ni. Di mana tuan-tuan nak tahu ni? Kalau kamu ada kes dengan cukai, kalau kamu tidak bayar cukai, berapa juta kita tak tahu, maka tindakan akan diambil ke atas kamu. Dan jikalau kamu sokong kami, maka kami carilah jalan macam mana masalah cukai kamu itu boleh dilepaskan. Saudara, ambil cakap saya yang awal, saya kata apa tadi? Pengkhianatan, nilai yang paling kotor dan paling jelek dan jijik ni, pengkhianatan. Bila mula ada pengkhianatan, dia mainlah hantar kepada integriti. Atau dia ugut. Kami akan saman kamu, kami akan bawa kes kamu, kami akan dakwa kamu. Ataupun dia tak payah buat itu semua, dia guna dengan kelemahan yang ada pada seseorang, taburkan orang itu dengan duit. Kita mohon pada Allah supaya Allah lindungi kita. Kalau dibiarkan perkara ini berlaku, bagi saya, ya bukan saja soal politik, tetapi kompromi kepada teras integriti, teras keselamatan, teras undang-undang. Hanya kerana mahukan satu benda yang hari ini yang dia tak ada, itulah yang dia buat penipuan-penipuan ini semua, saudara-saudara sekalian. Inilah nilai yang kita lawan. Inilah yang bila saya bercakap tentang nilai ini, saya minta semua orang, UMNO baik, orang PAS baik, orang Amanah baik, orang PKR baik, orang DAP baik, orang Pejuang baik, orang Warisan baik, tokoh-tokoh hebat-hebat ni pun baik. Saya ajak, mari kita cakap bab ni. Apa nak jadi negara kita ni? Saudara-saudara saya. Di mana penghujungnya kita nak landing semua ni, di mana saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara. Kebangkitan Domer sebagai satu jalan keluar. Memang tak semua akan tercetus perasaan itu. Sementara mereka yang gelap hati mereka kerana telah membuat keputusan dan terpedaya dan terpengaruh dengan pembohongan-pembohongan ini. Saya mohon pada Allah supaya domer-domer kita dibuka sebelum minda kita itu boleh dibuka. Barulah kita bercakap. Okey, sekarang kerjasama politik macam mana, Datuk? Saya tahu ramai duk tunggu hal tu ya. Ya? Di mana berakhirnya domer-domer ini? Di mana berakhirnya cetusan dan kebangkitan domer ini? Di mana? Saya tidak suruh domer-domer ini buat huru-hara, saudara-saudara sekalian. Saya tidak suruh domer-domer ini buat kacau bilau. Ya. Saya hanya suruh domer-domer ini tumpulah cara nak selesai masalah ini, ke mana kita nak pergi. Daripada kita duk bincang kerjasama politik dengan maksud itu wasilah, saudara-saudara sekalian ya. Itu caranya ya. Tapi kita letak dalam kepala kita dulu ya, macam mana aku nak sembuhkan negara ni daripada yang tadi sejam saya cakap tentang pengkhianatan, kerosakan, teras demokrasi dihalanggar. Ya. Demokrasi dilanggar, saudara-saudara. Dalam proses pengkhianatan tadi itu dia melanggar demokrasi. Dia tutup parlimen, dia tak mau buka parlimen, dia melanggar demokrasi. Dia membeli kebebasan yang rakyat bagi. Dia mengugut, ya. Maka semua itu adalah perkara-perkara yang menyebabkan demokrasi kita ini sakit. Demokrasi tidak boleh berfungsi daripada pemerintah yang menyakitkan dia. Demokrasi ini perlu disuburkan. Bukan demokrasi ini disakitkan lagi. Jadi sebab itu saya kata, sebelum kita nak cakap jalan keluar ini melalui wasilah politik, ada kerjasama dan sebagainya, tapi saya tanya ni, kerjasama ni nak apa?
Adakah kerjasama ini nak tentang individu? Adakah kerjasama ini tentang orang-orang tertentu? Adakah kerjasama ini tentang perkara yang kita kata remeh-temeh tentang kuasa? Atau apa? Sebab itu saya tegaskan. Kerjasama ini dilihat dalam kerangka yang besar. Nak selamatkan, nak sembuhkan negara daripada pengkhianatan yang berlaku hampir setahun lebih ni. Di mana domel kita? Kalaulah negara ini boleh bercakap, saudara-saudaraku sekalian, negara ini duk menangis ni. Negara ni, kalau kita bayangkan dia ni seorang yang berperasaan, negara ini dia menangis. Negara ini dia terkata, di manakah rakyat bumi bertuah ini yang datang untuk menyembuhkan sakit aku ini? Di manakah suara yang melaung-laungkan kasih dan cinta mereka kepada negara yang tidak berbelah bagi? Dalam keadaan aku disakiti, mereka berdiam diri. Di manakah mereka? Setiap tahun pada 31 Ogos melambaikan bendera keagungan negara. Aku sakit kerana perbuatan para pengkhianat. Tetapi tidak ada siapa yang mau menyembuhkan aku. Di mana kamu? Dengan laungan Malaysia boleh, tapi sakit yang aku alami, tidak ada siapa yang datang membawa penawarnya. Kita pada hakikatnya sebenarnya berbohong dengan slogan-slogan kita ini. Kita tidak kasih kepada negara. Sebab itu saya ajak pada malam ini, kita keluar kepada benda yang lebih besar untuk nak sembuhkan negara ni. Macam mana cara kita nak buat, saudara-saudara sekalian? Bila kita nampak, oh kita ni nak sembuh negara, sebab kalau kita tak sembuh negara, kita biarkan sahaja penyakit ini berlalu, maka mungkin datang kemudiannya siapa saja yang menjadi kerajaan, masalah yang asas itu tidak diselesaikan. Masalah yang mendasar itu tidak diberi penawar. Maka kemungkinan kerajaan lain akan datang. Parti lain yang akan menguasai siapa saja mereka. Sedangkan barah ini belum lagi dibuang yang telah ditanam oleh orang-orang politik pengkhianat. Dan yang sama waktu dengannya. Dan sepanjang sejarah, orang yang khianat ni dia tak selamat, tuan-tuan. Kalaupun kita kata kemuncak pengkhianatan itu semakin nampak hari ini, bukan bermakna dulu tak ada pengkhianatan. Sepanjang sejarah politik pasti ada pengkhianatan. Tapi tidak ada pengkhianatan yang diinstitusikan sebegini rupa. Tidak ada satu pengkhianatan yang dijadikan sebagai satu slogan. Tidak ada pengkhianatan seperti pengkhianatan tahun Februari 2020 sebagai satu pengkhianatan yang disalut dengan slogan-slogan suci seperti Islam, seperti Melayu. Ini realiti dia, saudara-saudara sekalian. Maka, di hadapan kita, saudara-saudara, parti politik ni berselerak di depan kita. Saya memilih untuk berada di dalam parti Amanah atas keputusan saya sendiri. Ada yang mengambil keputusan untuk berada dalam UMNO. Ada yang mengambil keputusan untuk berada dalam PKR. Ada yang mengambil keputusan untuk berada di dalam DAP. Yang ambil keputusan nak duduk di dalam Pejuang, dalam Muda, dalam Warisan, dalam UMNO, dalam MCA, MIC, GPS. Sebutlah yang berselerak parti-parti politik ini, baik yang kita kenali secara besarnya maupun yang kecil-kecilannya. Apa tugas kamu?
Apa tanggungjawab kamu? Apa misi kamu? Mampukah kamu masih bercakaran? Nak tengok siapa jadi ketua? Mampukah kamu bercakaran nak tengok siapa lebih hebat? Mampukah kamu hari ini masing-masing memberi alasan? Nak tutup alasan kamu dengan berbagai alasan? Sedangkan ibu kamu sakit. Ibu kamu nazak. Ibu kamu menderita. Parti-parti politik ni termasuk amanah lah. Sebab saya daripada amanah, saya tak boleh kata malam ini parti saya suci bersih. Saya tak kata lagu tu, minta maaf tuan-tuan. Tapi saya menyatakan, umpama ibu atau bapa kita yang sakit, kawan duk nazak, boleh sembuh lagi tu. Boleh ubat lagi tu. Tapi kita duk berbalah, aku nak dapat habuan apa? Aku nak dapat jawatan apa? Hak tanah ni mak ayah kita aku punya. Lepas tu bergaduh. Yang ayah sedang sakit, ibu sedang sakit. Kalau Pertiwi kita namakan ibu Pertiwi negara ni, kita kata ibu lah. Ibu kita sedang sakit kerana ada orang yang telah menyakitinya dengan politik kotor, jijik, nilai, khianat, bohong, penyaksian palsu, pembodohan yang berlaku. Dia duduk sakit, wahal boleh kita sama-sama, mai kita tengok ibu Pertiwi kita ni, mai kita ubat dia, apa kita nak bagi kat dia ni? Nak sembuh dia apa ni? Dah, bila kita duk sibuk dengan kita sama kita duk bergaduh apa yang kita nak dapat, habuan apa yang kita nak, menderita, ibu kita menangis tu. Dia duk tengok kita. Ini rupanya bahtera merdeka yang mereka bawa. Ini rupanya bahtera merdeka ya. Bahtera merdeka ini, ibu ini akan berkata sambil dia dalam keadaan sedih dan berduka. Apa dia kata? Kalau inilah bahtera merdeka yang mereka banggakan, kita tidak akan sampai ke pulau impian kita. Saudara mau melihat supaya kita terus menyakitkan ibu Pertiwi kita begini? Baik itu saya kata. Parti-parti politik, dengar baik-baik. Kamu jangan terikat dengan berebut nak kata dia ni betul, dia ni tak betul, dia ni salah, aku betul, dia salah. Aku ada, dia ni tak ada. Jangan kita duk kata, dialah yang khianat, aku tak khianat. Kita semua khianat kepada ibu Pertiwi kita, saudara-saudara sekalian. Sebab itu saya seru, barulah kita bercakap nak kerjasama atas apa ni. Itulah saya sejak awal duk ajar. Mari kita sembuhkan negara. Sebab itulah saya kata, kepada yang mengekalkan projek pengkhianatan ini, kalau mereka sudah sedar perbuatan mereka itu dan mereka mahu kembali kepada ibu Pertiwi, maka itulah sebaik-baik cara mereka. Tapi kalau di kalangan mereka yang masih nak kekal dengan pengkhianatan, masih nak kekal dengan pembodohan, penyaksian palsu mereka, dan dengan itu menggunakan aparatus kuasa mereka untuk ugut, untuk ancam, untuk merasuah. Kalau mereka kekal, kita tidak ada choice. Kita tidak ada pilihan, saudara-saudara dan rakan-rakan parti-parti politikku yang lain. Melainkan kita kena duduk bersama. Menghentikan semua ini. Baru kita duduk sama, apa dalam melihat ibu Pertiwi yang sedang sakit ini, demokrasi yang kita biarkan mereka mencabulinya dengan sewenang-wenangnya, apa kita nak buat? Barulah kita kata ada sebab kita nak duduk. Barulah kita nak tafsir.
Pakatan Harapan duduk dengan UMNO. Pakatan Harapan katalah duduk dengan GPS yang ada domer tadi, dia kata aku tak boleh teruskan begini. Pakatan Harapan nak duduk dengan PAS, katalah PAS ada domer dalam hati dia tu, kata aku tak boleh berterusan begini dengan membawa dalil-dalil, aku pun dah kurang habis modal dalil dah. Hamba nak berdalil benda tak betul, ini susahlah saudara-saudara sekalian. Ya. Maka kalau itulah satu sebab kita berhimpun, kalau itulah satu sebab kita dengan berbagai kaum keturunan, MCA lah kata ada domer dia. Dia kata tak boleh ni berterusan begini. Menambah buruk lagi pula, ada orang gunakan soal-soal perkauman dalam yang lebih buruk pada itu, dia nak kekalkan berkuasa, dia guna pula perkauman lagi, dia tambah pula lagi api. Ya. Maka kalau kita biarkan ini semua berlalu tanpa satu rundingan semua kita, marilah kita duduk tengok apa yang kita nak buat. Di sinilah kita menjangkau kerjasama politik kepada menyembuhkan negara. Benda lain datang, soal nombor 2. Mereka yang tak mau ini masih nak kekal dengan kuasa mereka dengan cara yang mengkhianati, teruskan kita lawan mereka. Tapi mereka yang hari ini kalau kita tengok UMNO dia tidak ikut Perikatan Nasional, dia tidak tanda tangan Perikatan Nasional, tapi dia ada persetujuan dengan muafakat dengan PAS. Itu satu ruang untuk kita menyatakan yang PAS ni pula dia ada perjanjian dengan muafakat, tapi pada waktu sama dia bersetuju untuk duduk dalam Perikatan Nasional. UMNO dengan tegas menyatakan dia tidak menandatangani perjanjian dengan Perikatan Nasional. Kalaulah ada domer ini dalam hati mereka, untuk kita mula bercakap dalam laras bahasa menyembuhkan negara, bukan dalam laras bahasa siapa akan jadi Perdana Menteri, siapa akan dapat kursi banyak. Bagi saya itu benda teknikal yang kalau kita nampak perkara besar ini, saya yakin semangat good governance, semangat reformasi perundangan, semangat melawan rasuah, semangat perubahan secara institusi, baik parlimen, baik mahkamah, baik perpaduan negara, baik ekonomi yang kita pacu dengan kesedaran yang menimbulkan semangat domer ini untuk kita nak sembuh negara, maka inilah perkara-perkara yang akan menjadi titik persetujuan untuk kita mara ke hadapan. Baik dengan UMNO, baik dengan bukan UMNO. Maksud bukan UMNO tu siapa? Kalau PAS pun ada kesedaran itu, mahlah. Kalau MCA pun ada kesedaran itu, mahlah. Kita lupakan nama individu, sejarah lampau, kita buang yang itu semua. Kita tengok nak sembuh negara ni macam mana ni. Kita lupakan soal-soal siapa betul, siapa tak betul. Once kita dah letakkan kita punya satu, kita panggil garis pemisah, kita dah letakkan garis pemisah kita, kesedaran domer kita bahawa ini yang kita nak buat, nak sembuhkan negara, ini kita nak buat. Ibu Pertiwi sedang sakit, Bahtera Merdeka sedang bocor nak tenggelam kerana pengkhianatan, pembodohan, kerana penipuan, penyaksian palsu, kerana berbagai lagi pembohongan demi pembohongan. Kalau kita kata kita dah clear, ini yang kita nak, maka barulah saya rasa pensajajaran yang sebenar-benarnya ini akan membawa nanti kepada satu era baru negara kita. Era baru yang kita hilang daripada segala kita kata yang menghantui masa lampau kita. Baggage, bebanan yang kita duk beban, asyik-asyik duk beban. Kita duk terbeban dengan isu individu ni, individu itu, pualan ni, fulan tu, dia ni salah, dia ni petahan, dia ni tak salah, dia ni kata dia ni yang salah, dia tu kata dia yang salah.
Sampai bila kita, Ibu Pertiwi sedang sakit ada gara-gara para pengkhianat ini, saudara-saudara sekalian. Dari situ kita berbicara. Baik itu tajuk saya malam ini, orang kata, oh ini ideal ni. Memanglah tajuk saya, menjangkau kerjasama politik kepada penyembuhan negara. Dan bukan ideal kalau anda mendengar live saya, sejak dari awal, saya dah pun kempen hashtag sembuhkan negara, hashtag pulihkan demokrasi. Tak ada siapa nak bercakap bab tu. Bila orang tak bercakap bab tu, yang jadi ialah kita bercakap tentang individu, kita bercakap tentang kepuakan, kita bercakap tentang kelompokan, kita bercakap tentang orang yang nak mempertahankan kita kata alasan-alasan dia. Jadi saudara-saudara sekalian, saya serulah kepada semua parti-parti politik, kerjasama politik ini adalah peluang terbaik untuk melakar proses penyembuhan negara. Sekaligus proses penyembuhan itu kita baiki demokrasi. Kita baiki apa saja yang boleh memulihkan ekonomi negara. Menolak rasuah. Nanti orang akan pergi kepada skop yang lebih kecil. Habis kluster mahkamah, apa cerita? Ada tuan-tuan dengar saya bercakap tentang kluster mahkamah daripada pada pukul 9.10 tadi? Ada. Bagi saya, kalau orang tu dah jahat, terbukti dia itu bersalah, dengan penghakiman yang betul mengikut prinsip perundangan, maka dia akan mendapat habuan dia, saudara-saudara sekalian. Kenapa kita harus nak fikir benda tu? Tapi ada di kalangan mereka, jangan menjangka atau memandang rendah, domer mereka itu juga mahu kebaikan. Domer mereka yang lain-lain ini, mereka juga mahu satu benda besar yang mereka nak capai. Jangan kita pandang rendah. Jangan kita longgokkan semua sekali begitu, tidak betul. Sebab itu saya menyatakan, parti-parti politik yang ada, dihimpunkan dengan kejelasan ini dulu. Kemudian kita bincang cara macam mana nak mendekati supaya penyembuhan ini tercapai. Apa juga caranya itu? Saya tak mau bincang di sini dari segi strategi nak buat apa, dari segi teknikal dia nak buat apa. Itu bukan masalah kita di sini. Tapi sekadar pemimpin-pemimpin kita yang hari ini dilihat bercakaran dengan pandangan masing-masing. Ya, kita nak keluar daripada semua perbahasan ini. Saya nak ajak semua orang, kita fikir macam mana nak sembuhkan Ibu Pertiwi kita ni. Yang hari ini saya gambarkan, yang duk sakit di katil, kita duk berbalah dan kita biarkan dia terus menderita. Rakyat apa kita ni, saudara-saudara sekalian? Sebab itu saya mewakili Parti Amanah akan meyakinkan pimpinan saya cita-cita besar ini. Dan saya harap pimpinan saya melihat cita-cita besar ini sebagai jalan ke hadapan. Kami parti kecil, saudara-saudara sekalian. Tapi selalu saya ulang, biarlah orang menyatakan saya mewakili parti yang kecil, tetapi jiwa saya besar untuk melihat perkara yang lebih penting daripada sekadar mempertahankan diri saya maupun rakan-rakan saya. InsyaAllah, kita masing-masing kempen di dalam ni. Sembuhkan negara kita. Ibu Pertiwi yang nazak menderita. Kita ada masa bergaduh. Cina, India, Melayu, Kadazan, Iban, Dayak. Lupakanlah semua itu. Ibu kita sedang sakit ini. Di mana slogan kita sayangkan negara? Kita jangan diheret dengan kebobrokan ini. Jangan diheret dengan kita pun diheret sama nak benci membenci. Kita nak jaga negara ini. Dan sudah tentulah saya kata tadi, saya bawa ini supaya saya minta semua orang tumpu di sini. Kalau ada kebaikannya untuk melihatkan Ibu Pertiwi yang kita perlu sembuhkan ini, maka
Saya seru parti-parti politik semua. Ayuh kita duduk berbincang dalam bab ini. Ayuh kita fikir macam mana. Kalaupun yang ada Perikatan Nasional hari ini nak kekal dengan keadaan dia, kerana dia telah seolah tenggelam di dalam apa sahaja pengkhianatan mereka. Dia pengkhianatan ni dia jadi macam edik tuan-tuan. Dia jadi macam ketagih tau. Sekali berbohong, dia nak berbohong lagi. Sekali berbohong, dia nak berbohong. Jadi akhirnya kalau dia tak berbohong, dia ketagih. Maka dia keluarlah macam-macam. Okey, cara dia nak berbohong lagi macam mana? Tak boleh. Dia guna ancaman. Dia guna ugutan. Dia guna intimidasi. Dia beli. Dia guna duit. Dia itu. Dia ini. Dan ada di kalangan mereka pula yang tukang menjadi saksi palsu kepada semua ini. Apa nak jadi kepada dhamir kita melihat kerosakan ini berlaku di dalam generasi kita. Ambillah peluang ini, saudara-saudara sekalian. Ya. Tilka ayatullahi natluhu alayka bilhaq. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Demikianlah tanda-tanda kebesaran kami yang kami bacakan kepada kamu dengan kebenaran. Allah sekali-kali tidak mahukan kezaliman itu kepada alam ini, kepada kehidupan manusia ini. Ini saya harap semua kita, tak kira kaum, bangsa, agama. Saya manusia kecil dan kerdil. Tapi kalau suara saya ini dapat menyembuhkan negara, kenapa ahli-ahli politik dan parti-parti politik tidak duduk berbincang? Ya. Dan saya tidak bercakap atas, kalau saya bercakap begini, kalau parti saya macam ni, bagi saya daripada awal saya jelas. Kalau tak betul, tak betul. Kalau betul, kita kena teruskan. InsyaAllah, apa yang Pakatan Harapan sekarang sedang menuju, dengan saya akan ingatkan mereka, semua ini tanpa syak, termasuk kepada parti saya, inilah yang saya harapkan dapat membuat perubahan. Kalaupun pilihan raya berlaku, inilah saatnya rakyat membuat keputusan. Inilah saatnya rakyat membuat satu keputusan yang boleh menyembuhkan negara. Kita sakit dengan isu COVID, dan kalau kita tak buat apa-apa, krisis politik yang tidak ada penawarnya, kerana sikap keras kepala kita, kita akan terus berhadapan dengan berbagai masalah. Saya rasa isu UMNO nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kalau orang tanya kepada saya atau Pakatan Harapan nak duduk semeja untuk bincang, itulah yang akan jadi perbincangannya. Itulah yang akan jadi bahannya. Macam mana kita nak selesai masalah kita ini. Dan pada masa itu, kok tergerak hati, PAS terasa nak join sama, silakan. Kok lepas itu, daripada Perikatan Nasional yang dah sedar pembohongan demi pembohongan dan penipuan demi penipuan, dan saya dah kata dah ya, majoriti kerajaan Perikatan Nasional hari ini tolak yang UMNO, tolak yang PAS, tolak yang GPS, yang betul-betul mai pada bersatu, yang majoritinya adalah mereka yang melompat masuk. Dan kita boleh tanya tanda soal yang besar, kenapa mereka lompat masuk? Dan saya amat bersetuju salah satu cara, kalau penyembuhan ini benar-benar menghimpunkan kita pada masa pilihan raya akan datang, dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, cita-cita ini untuk menyembuhkan negara, maka salah satu cara yang awal kita kena bertindak ialah reformasi undang-undang bagi mengelak pengkhianatan ini berlaku kali kedua. Melalui undang-undang yang memelihara demokrasi. Sama ada isu parti, lompat parti, sama ada isu membeli, ya, sama ada isu perundangan yang lebih ketat kepada mereka yang kita kata menjual demokrasi ini, maka saya yakin negara kita akan maju ke hadapan, dan semasa kita melalui proses menyembuh daripada COVID ini, bersama dengan kesedaran menyembuh daripada sakit politik yang ditinggalkan oleh Perikatan dan mereka yang mewarisinya sejak dulu. Saya tidak kata dulu Pakatan Harapan tak sakit, sakit juga.
Tapi kurang-kurangnya kita ada cita-cita nak sembuhkan. Cuma 22 bulan. Ya, ada kelemahan apa yang berlaku dan sebagainya. Itu saya akur. Tapi bukankah ini pengajaran kita untuk pergi masa depan yang lebih gemilang? Pilihlah. Tanyalah domer hati anda. Anda mahu kekal dengan pengkhianatan ini, dan itu akan menjadi budaya politik kita sepanjang masa, dan kita tunduk dengan ancaman-ancaman Nonguto ini, ataukah anda mahu menjadi rakyat Malaysia yang menyembuhkan Ibu Pertiwinya, dan siapa saja yang menjadi kerajaan pada waktu itu, siapa saja yang menjadi menteri, Perdana Menterinya, kita menentukan, domer kita menentukan kepada mereka, ini jalan kamu untuk jaga Ibu Pertiwi, jaga negara, jaga demokrasi. Kalau kamu menyentuhnya, walaupun sedikit cederakan, domer-domer ini akan bangkit untuk membetuli keadaan. Barulah kita bangga menjadi rakyat Malaysia yang benar-benar patriotik dan kasih kepada negaranya. Saudara-saudara, sekadar itu saja saya seperti biasa tidak dapat untuk bertanya khabar mereka-mereka yang ada dalam komen-komen, dan saya tengok alhamdulillah masing-masing sudah menyebut hashtag sembuhkan negara, hashtag sembuhkan negara, hashtag sembuhkan negara. Sebar-sebarkanlah insya-Allah kepada rakan-rakan kita. Kalau bertanya pada saya, inilah jalan keluar dia menjangkau sekadar kerjasama politik kepada penyembuhan negara. Wabillahi taufik wal hidayah. Serta mereka yang akan menyambut Ramadan, tak lama lagi, gunakan macam saya sebut pada awal tadi, tingkatkan diri anda, dan semua yang masuk untuk bagi ucapan dalam saya punya komen ini, semua mereka yang saya tak sempat nak tegur seorang-seorang, dipermudahkan Allah urusan kamu, dibangkitkan domer-domer kamu tadi. Domer apabila bangkit, saudara-saudara, kekuatannya di luar jangkauan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.